Assalamualaikum pelajar-pelajar Tiga Amanah. Hari ini Ustazah Sazurin akan mengajar berkenaan dengan bersuci daripada hadas. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, ada baiknya Ustazah menerangkan terlebih dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Yang kedua, murid dapat menerangkan kaedah bersuci daripada hadas besar. Dan yang ketiga, murid dapat menerangkan kepentingan mandi wajib dalam kehidupan seharian. Okey, sebelum Ustazah mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu bersuci daripada hadas besar, ada baiknya Ustazah menerangkan terlebih dahulu maksud hadas. Okey, hadas ialah kekotoran maknawi dari seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyariatkan bersuci. Okey, apa itu kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi ialah kekotoran yang tak dapat dilihat dengan panca indera. Okey, Ustazah bagi contoh situasi. Situasi dalam konteks hadas kecil. Apabila seseorang individu itu terkentut, maka dia dalam keadaan hadas, dia dalam keadaan berhadas. Maka sebelum individu tersebut ingin melaksanakan solat ataupun nak mengerjakan solat, maka individu tersebut perlu berwuduk terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan solat. Sama juga keadaan dengan berhadas besar. Contohnya, individu tersebut dalam keadaan haid, maka dia perlu mandi wajib terlebih dahulu supaya membolehkan dia untuk beribadah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada larangan semasa kita dalam keadaan hadas besar. Apakah larangan perbuatan ataupun apakah perbuatan yang kita tak boleh buat semasa kita dalam keadaan hadas besar? Okey, contohnya yang pertama adalah mengerjakan solat. Okey, yang kedua mengerjakan tawaf dan yang ketiga adalah membaca mahupun menyentuh Al-Quran. Seterusnya, kita pergi pula kepada kaedah bersuci daripada hadas besar. Ada 9 kaedah bersuci daripada hadas besar. Yang pertama, menghilangkan kekotoran ataupun najis daripada badan terlebih dahulu. Yang kedua, membaca basmalah dan niat mengangkat hadas besar. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Seterusnya yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Seterusnya yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran ataupun najis. Okey, seterusnya yang kelima adalah mengambil wuduk. Yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan juga telinga. Yang ke-8 adalah membasuh seluruh anggota badan bermula sebelah kanan. Yang ke-8, menggosok di bahagian sulit dan juga lipatan, dan yang terakhir sekali adalah membasuh kaki. Seterusnya kita pergi pula kepada kepentingan mandi wajib. Kepentingan mandi wajib terdiri daripada 2 aspek utama, iaitu dari aspek jasmani dan juga rohani. Dari aspek jasmani, antara kepentingannya ialah menjadikan tubuh badan tu bersih dan juga segar. Yang kedua adalah menjadikan tubuh badan tu sihat. Yang ketiga, menghilangkan bau dan juga kuman daripada badan. Dan yang keempat, memberikan keselesaan kepada seseorang individu itu untuk berinteraksi dengan orang lain. Okey, seterusnya dari aspek rohani pula, antara kepentingan mandi wajib yang pertama adalah seseorang individu itu boleh melakukan ibadah, contohnya seperti solat, mengerjakan tawaf ataupun membaca Al-Quran. Yang kedua, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, menjadi bukti seorang hamba itu, ketaatan seorang hamba itu kepada Allah SWT. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustazah menamatkan sesi PDP kita pada hari ini, ada beberapa soalan yang Ustazah sertakan dalam video ini. Jadi, Ustazah harap para pelajar boleh jawab soalan-soalan yang Ustazah berikan.
untuk menguji kefahaman para pelajar terhadap PDP kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.